Okay, so yang untuk setakat yang video yang cikgu share kepada kamu, ada tak yang kamu tak faham? Sebab ada cikgu ajar macam nak kira nombor peroksidaan je kan? So ada masalah tak? Saya ada Cikgu tak masalah nampak muka nampak. cikgu. Tak boleh Ha? download. Saya Tak boleh download? Suara yang tak ada cikgu. Nak buka. Allah, kurang ni. Gunalah laptop. Ha, kau pun tak ada laptop? Tak faham. Tak faham? Apa yang tak fahamnya, tengok balik ulang-ulang kali lah. Video tu pendek je. Video tu hanya sekadar cara awak nak kira. Dan Alif tadi pun cikgu dah check jawapan dia tadi. Dia bolehlah, cumanya masalah Alif adalah dia tak letakkan positif tu. Cikgu dah pesan hari tu untuk nombor peroksidaan memang wajib ada simbol. Positif, negatif tu memang wajib ada dekat jawapan akhir kamu. Pengiraan tak apa. Bila dah akhir tu dekat jawapan akhir memang kena ada pengiraan dia. So hari ni cikgu nak gunakan buku teks saja sebagai rujukan. Okay, sebabnya akan sekat-sekat. Yang lain ada masalah tak dengan soal cikgu? Tak ada. Okay ke tak? Tak ada. So lain Haziq lah. Takut lain Haziq yang masalah. So hari ni kita akan gunakan buku teks. Okay, buku teks malam cikgu dapat maklumat. Kita akan dapat buku teks tu dalam mungkin akhir Februari ataupun awal Mac. Sebab ada penambahbaikan lah sebab korang first time akan guna buku teks tu. So mungkin akan ada nak betulkan balik. Okay, buku teks tersebut. So kita tak apa, kita guna dulu. Untuk cikgu tunjukkan beberapa contoh untuk hari tu cikgu kira untuk nombor peroksidaan. Dan cikgu nak terangkan pasal pemindahan elektron pada satu jarak. Sekejap. Okay, so ini adalah buku teksnya. Kalau kamu cikgu dah bagi dah. Cikgu dah bagi dalam grup juga. Untuk buku teks. Kalau nak baca-baca dulu kan, tak payahlah print, tu baca je. Secara digital dah, kenapa pula tak keluar ni. Okay. Ada juga. Subhanallah, tadi ada. Tak tunjuk kat korang, hilang dah. Okay, so ini adalah buku teksnya, kimia, biru macam tu. Kita akan ada 5 saja bab. Okay, banding dengan tahun lepas kita ada 8 bab kimia untuk tingkatan 4. Untuk tingkatan 5 ni hanya ada 5 saja bab, sama macam tingkatan 5 dulu. Keluar tak yang cikgu present tadi tu? Keluar tak ni? Gambar Nampak je ni. Okay. So kita ada 5 bab: keseimbangan redox, okay, sebatian karbon, termokimia, polimer, dan bab terakhir adalah kimia konsumer dalam industri. Okay, yang hari tu yang cikgu dah ajarkan yang inilah pengoksidaan dan penurunan. Besarkan sikit lah. Okay, pengoksidaan dan penurunan. Dan yang semalam yang cikgu belajar semalam untuk cikgu pun kena ada bengkel juga belajar. Cikgu belajar tentang ini, keupayaan elektrod piawai. Okay, sebab ada kena jalan kerja sikit kira, bukan nak kira sangat. Okay, ada benda lah yang kamu kena tahu, dia lain sikit. Yang ni first time juga, cikgu pun first time juga belajar yang tu. Okay, so kita tengok untuk nombor pengoksidaan ni. Okay, untuk redox punya tindak balas, kenapa lah pula lambat. Tadi elok je keluar. Sampai ke bawah tak keluar pula dah. Subhanallah. Kenapa ni? Nampak keluar pula. Okay, tindak balas redox dia mesti serentak. Itu kita lebih tahu juga. Tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak, dan ini adalah 4 situasinya. Okay, dan hari tu yang cikgu last bagi video kamu adalah tentang perubahan nombor pengoksidaan. Okay, awak kena kira balik nombor pengoksidaan dia. Yang itu baru cara kira je sebenarnya. Belum lagi dari segi nak tengok dia berubah atau tak. Okay, cikgu ajar untuk kira saja.
Okay, dari segi perubahan nanti kita akan tengok macam mana. Cikgu akan tunjukkan sekejap Cikgu nak tambah baik dari segi pemindahan elektron. Sebab tu cikgu guna tu slide yang lama, slide KBSM. Dan dia punya slide tu ada yang benda yang cikgu kena terangkan awal tapi dia disusun di bahagian belakang bab. Itu yang lama punya susunan kan. So sekarang dia dah ada satu subtopik yang ditarik ke depan iaitu yang ini. Okay, pemindahan elektron pada suatu jarak. Okay, pemindahan elektron pada satu jarak ini adalah tentang macam mana elektron dipindahkan. Okay, kalau kamu ingat yang untuk elektron, kalau untuk dia pengoksidaan, dia derma ke dia terima elektron? Dia derma ke terima elektron? Okay, yes, derma elektron. Ingat yang cikgu kata anode tu kan, perkataan anode. Oxidation derma elektron. Dan bila dia derma elektron, dia adalah Up2 ni adalah ejen penurunan. Okay, ejen penurunan. Bila berlaku pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Manakala kalau dia berlakunya proses penurunan, dia akan terima elektron dan dia adalah ejen pengoksidaan ataupun APO. Kalau Cikgu Azmi dia suka guna APO, ejen pengoksidaan. So kat sini untuk mengkaji tindak balas pengoksidaan dan penurunan pada suatu jarak. Pada satu jarak ni kenapa? Yang ini namanya YouTube. Bukan YouTube yang korang tengok tu je. Ni adalah YouTube ataupun tube U. Ni lah tube U nya, dia bentuk macam U ni, dia akan ada dua larutan yang berbeza. Dipisahkan oleh kat tengah-tengah ni. Selalunya yang tengah-tengah ni kita akan gunakan asid. Asid ni fungsi dia kita tak boleh kata memisahkan, memang kita faham dia fungsi dia memisahkan. Tapi kalau dia tanya apakah fungsi asid sulfurik dalam tube U, dia bukan untuk memisahkan, dia adalah untuk benarkan, Allah tak boleh lebih pula, benarkan ion-ion bergerak melaluinya. Itu fungsi asid di sini yang tengah-tengah ni. Fungsi dia yang paling tepat adalah untuk membenarkan ion-ion bergerak melaluinya. Dan di sini pada X dan Y, dua benda ni mesti salah satunya adalah ejen pengoksidaan. Satu APO, satu lagi adalah Up2, ejen penurunan. Kita nak tentukan dia ejen pengoksidaan ke ataupun ejen penurunan adalah melalui apa? Melalui dia punya elektron dia. Kita nak tahu mana yang dermakan elektron, mana yang terima elektron. Dalam hal ni dia bagi dua larutan iaitu ferrum sulfat dan sebelah sini adalah kalium manganat. So kita tengok kat sini terminal dulu. Kita terangkan pasal terminal. Terminal negatif ialah elektrod di mana berlakunya pembebasan elektron. Sama macam anode tadi lah. Kata anode ni. Anode. A untuk anode, N untuk negatif. Negatif ni. Pembebasan derma elektron. So ni anode ni sebenarnya inilah terminal negatif. Dan kathod adalah yang sebaliknya. Tak adalah cara untuk awak ingat kathod, cuma cara awak dah ingat yang anode. So yang berlawanan untuk kathod. So tengok kat sini ni dia punya cara dia, kaedah dia. Cikgu tak terangkan dulu kaedah sebab kita belum nak buat eksperimen lagi. Cumanya kita akan tengok kat sini pemerhatian dia dan ada dari perubahan dari segi warna. Sepatutnya dia akan ada perubahan warna. Yang ini ferrum 2 sulfat. Warna asal ferrum sulfat adalah berwarna larutan LaH. Larutan hijau. Ferrum 2 sulfat originalnya warna hijau. Kalau tengok dalam ni pun ni. Warna dia adalah berwarna hijau.
Yang Kalia manganat dia warna dia adalah warna purple, warna ungu. So pemerhatian dia adalah daripada lahash, larutan hijau. Bila berlaku tindak balas, dia akan menyebabkan dia bertukar kepada lapang. Larutan perang. Larutan hijau kepada larutan perang. Manakala Kalia manganat ni warna asal dia warna purple, dia akan jadi U-tube. Ni U-tube juga. Ungu kepada tidak berwarna. Ungu kepada tidak berwarna. Itu perubahan warna dia. Sebenarnya bila perubahan warna ni, dia menunjukkan tindak balas telah berlaku lah. Yang ni dia dah beritahu. Apa yang awak akan dapati dalam aktiviti makmal ini didapati pesongan jarum galvanometer menunjukkan adanya pemindahan elektron dari ejen penurunan kepada ejen pengoksidaan. Perubahan warna larutan pula menunjukkan proses pengoksidaan dan penurunan berlaku. Bila proses berlaku ada perubahan warna lah. Kalau tak ada perubahan warna maksudnya tiada tindak balas ataupun tak ada tindak balas redox berlaku. Dan dipisahkan oleh satu elektrolit yang cikgu sebut tadi. Elektron berpindah daripada ion ferrum 2 kepada ion manganat melalui wayar penyambung. Dia untuk elektron akan dipindahkan melalui wayar penyambung. Wayar penyambung yang mana? Ini pada gambar ni. Elektron tu akan bergerak dari ferrum 2. Dia akan bergerak kepada ini. Dia akan dermakan elektron ni kepada larutan yang satu lagi. Mana kita nak tahu yang dia derma? Yang kita nak tahu dia derma adalah ni. Larutan ferrum 2 sulfat. Dia adalah ejen penurunan. Kenapa dia ejen penurunan? Sebab larutan dia tadi kan dalam tu ada ferrum 2. Ferrum 2 ni yang menyebabkan dia warna hijau. Kemudian dia berubah jadi ferrum 3 plus. Ferrum 3 plus ni sebab dia warna lapang tadi. Warna larutan perang. Dari lahash kepada lapang iaitu larutan hijau kepada larutan perang. Sekarang ni elektron nak duduk di mana? Elektron ni nak duduk di mana kelas? Nanti masuk balik. Nak duduk dekat sebelum ke selepas anak panah? Ni warna hijau ni. Selepas. Sebelum. Okey, sekarang. Selepas. Dia cakap sebelum masa selepas. Okey, hari tu cikgu cakap kalau dia perempuan dia akan tertarik kepada lelaki kan. Lelaki ni adalah yang positif. Tapi masalahnya dua-dua positif. Sekarang ni mana yang positif lebih banyak? Dia macam ni, kalau Cikgu Azmi dia suka kata yang perempuan akan suka orang yang lebih banyak duit. So yang mana lagi banyak duit? Yang 3 ke yang 2? 3. 3. 3 dengan 2 dah tak boleh beza dah Viana. So yang ini elektron akan duduk di sini. Elektron akan duduk dekat dengan yang lebih banyak duitnya. Dia ada 3 kat sini, ni ada 2. So dia pergi kat sini. Perlu tak kita samakan nombor dia? Tak kot. Sebab kat sini ada berapa? 3. Dua-dua. Ni. Ini ada 2. Yang ini ada 3. 3 bila tambah 1 yang negatif jadi berapa? 3 tambah negatif. 1. 2 lah balik. Dia akan jadi 2. So inilah ni tindak balas ni. So awak nampak kat sini elektron telah didermakan. Bila elektron didermakan dia adalah apa tadi? Didermakan dia adalah proses pengoksidaan berlaku. Proses pengoksidaan sedang berlaku kat sini. Pengoksidaan berlaku dan disebabkan itu dia adalah up to. Up to adalah ejen penurunan. Yang bagi siapa yang ada nak masuk ke apa ni? Tu dengar macam bunyi. Orang masuk. Tak ada. Okey sekejap So nanti bila dah habis kelas hari ni, cikgu nak minta juga kamu tolong isi Google Form yang cikgu pinkan dalam grup tu.
Okay, untuk kehadiran. Okay, tolong isi Google Form tersebut untuk kehadiran hari ni. Okey cikgu. Okay. So yang ini pula, bila yang ni dah derma, satu dah derma, so dia bergerak tadi kan, nampak yang ni dia bergerak. Daripada yang hijau ni, dia elektron dia dah ada anak panah, dia sedang bergerak melalui wayar penyambung ni, dia bagi kepada ion manganat. Okay, ion manganat ni MnO4 minus, dia bagi pada ni. So itu elektron tu duduk kat depan sebab dia terima. Satu derma, satu terima. So elektron telah dipindahkan pada satu jarak. Situ tulis ni, ayat dia lah pemindahan elektron. Yang ini bagi kepada yang sebelah sini. Pada satu jarak sebab kita pisahkan dia kan, ada jarak dia. Bergerak sampailah kepada larutan yang seterusnya. So yang ini pengoksidaan, yang ini penurunan. Jadi ini adalah tindak balas redox. Okay, dia ada beberapa ejen. Itu cikgu tahu dia ada beberapa ejen kat sini. Yang ini untuk pengiraan pengoksidaan dia. Okay, kita tengok pada charge dia. Kita tengok betul tak yang ini adalah pengoksidaan sedang berlaku. Okay, awak tengok yang ni berapa nombor pengoksidaan dia? NP dia berapa kat sini? Hari tu cikgu terangkan dalam video tu juga. Berapa nombor pengoksidaan dia kat sini? Tengok pada charge. 2. Alif? 2. Boleh 2? Positif 2. Okay, ingat kena tulis simbol dulu di depan baru nombor di belakang. Yang ni berapa NP dia? Positif 3. Positif 3. So nombor daripada positif 2 pada positif 3 dia bertambah ke berkurang? Bertambah. Tambah, dia berlakulah pengoksidaan. Okay, nombor pengoksidaan dia bertambah. Yang ini kita nak tengok yang mana? Awak tengok pada mangan punya ni, Mn ni. Okay, kejap cikgu rasa cikgu nak buka pada ni, nak tunjuk pembuktian dia. Macam alif tadi. Kau ni kenapanya Mamai Alif? Yang Alif ni. Okay. So yang ni cikgu gunakan untuk tunjukkan tadilah. Awak dah, cikgu dah tunjukkan untuk ferrum tadi. Kenapa lah tak bergerak? Anak pula ni. Astagfirullah. Okay. Dah tu ni pula dah. Okay. Untuk tadi, ferrum tadi. Astagfirullahaladzim. Untuk ferrum tadi, dah kenapa ni? Pending pula. Apa ni? La haula wa la quwwata illa billah. Keluar pula dah. Apa pula tak keluar? Subhanallah. Sabar je lah cikgu kau ni. Tak nak keluar pula. Maaf atas salah teknikal. Apa dia tak keluar? La ilaha illallah. Sorry. Tak boleh pula nak guna yang itu. Lah cikgu conteng kat sini je lah dulu. Okay. Untuk yang hari tu kan, cikgu ada ajar cara nak kira nombor pengoksidaan. Bagi yang dah tengok video gitulah. Okay. Kita tengok yang MnO4 ni. Okay. MnO4 minus. Okay. Keluar tak yang ni? Kat paparan korang tengok apa?
Nampak cikgu je. Nampak cikgu je. Nampak muka cikgu je. Sekejap Mestilah cikgu dah tengok apa yang korang nampak. Cikgu masuk dalam grup sekejap. Langsung nampak yang nampak. Betul lah nampak muka cikgu. Okay, so kita tengok kat sini. Tak perlu apa pun. Okay, yang ini. Okay, MnO4 ni. Okay, untuk MnO4 ni, awak nak kira dulu nombor persediaan dia, nak membuktikan betul atau tidak dia ataupun dia telah mengalami proses penurunan. Okay, sebab dia ejen persediaan, so dia mengalami penurunan kat sini. Kita nak pembuktian daripada MnO4 kepada Mn2+. Okay, MnO4 kepada Mn2+. So kat sini awak nak kira Mn punya nombor persediaan. Okay, kalau tengok video cikgu yang ni nombor persediaan dia sama dengan berapa? Total keseluruhan dia, nombor persediaan bagi manganat ni berapa sebenarnya? -1. Yes, pandai bayar. -1. Sebab tengok pada charge kat atas ni adalah -1. So, kita nak cari Mn sahaja. Mn ni kita gantikan dengan X ataupun guna Mn saja pun boleh. Okay, yang ini ada 4. Okay, tambahkan dengan 4. O punya nombor persediaan berapa? O charge pada O apa? -2. -2. 2. So awak akan dapat kat sini sama dengan -1. Okay, sampai sini yang cikgu kata matematik tu. Okay, awak susun balik X ni positif dengan -2 ni dia akan jadi 8 lah, 4 darab -8, so akan dapat tolak 8 lah. Okay, tolak 8 sama dengan -1. Okay, so X sama dengan yang ini bawa ke sebelah sini dia akan jadi positif. Okay, -1 tambah 8 awak akan dapat yang ni positif 7. 7. Okay, sebab itu nampak sini ion manganat 7. Sebenarnya di sini nombor Roman yang ditulis kat sini, contohnya ferrum 2 ni kan. Ni 2 ni sebenarnya inilah nombor persediaan dia. Ada setengah yang tulis ni disebabkan ada lebih daripada 1 nombor persediaan. Sebab itu kita kena buat kurungan. Sama juga macam ion manganat ni. Okay, ion manganat ni dia lebih daripada 1. Okay, ion mangan ni dia lebih daripada 1 nombor persediaan dia. Sebab itu dia buat kurungan. 7 ni sebenarnya ni 7 yang kita kira ni. Okay, so betul lah 7. Okay, kita nak tahu mangan ni. So tak apalah kira lagi. Ada berapa ni mangan ni kat sini? Nombor persediaan mangan ni, Mn2+ ni. Berapa nombor persediaan dia? Positif 2. Pandai. Positif 2. So dari positif 7 kepada positif 2, nombor persediaan dia bertambah ke berkurang? Berkurang. Yes, bila dia berkurang, dia mengalami penurunan. Tu pembuktian dia. Yang ini bertambah, yang ini berkurang nombor persediaan dia. So, yang ini mengalami penurunan, yang ini mengalami persediaan, yang ini mengalami penurunan. Okay. Untuk pemindahan pada satu jarak ni sebenarnya dia lebih tekankan kepada pemindahan elektron. Elektron yang dipindahkan. Okay. Sebabnya Cikgu Azmi kata dia punya soalan akan merujuk pada DSKP. Okay, DSKP ni adalah yang cikgu punya sumber rujukan lah sepanjang tahun nak ajar kamu apa. Okay, Document Standard Curriculum. Okay, yang itu. Apa tu? Siapa ada yang nak masuk lagi tu? Syamira. Syamira lewat sikit. Tak apalah. So, apa ni?
Ya, okay. So kat sini soalan periksa dia akan lebih tekankan pemindahan elektron. Bila awak nampak gambar yang ini, gambar YouTube ni, dia akan lebih tanya tentang derma dan terima. Ni diterima dan derma elektron ni. Pemindahan elektron pada satu jarak dia akan tekankan tentang perubahan dari segi elektron. Satu terima, satu derma. Yang ni kepada tidak berwarna. Yang ni kita kira-kira tadilah, yang cikgu tunjuk tadi. Yang kira-kira ni ada di sini juga. Kalau masih lagi macam tak faham, nanti habis kelas ni tengok balik. Okay, buku teks ni memang cikgu dah bekalkan dalam grup. Boleh awak baca semula. Usahalah juga kita selagi cikgu tak tahu bila kita akan kelas bersemuka. Okay, so awak kena cuba juga. Okay, sekarang ni nak bilangin elektron. Kita nak buat persamaan ion. Okay, persamaan ion yang lengkap ni. Tadi kan kita dah tulis persamaan ionnya. Okay, yang ini kan, persamaan ion ni awak wajib hafal Manganat ni. Manganat dia kena buat dia punya ni. Persamaan ion dia, awak kena tahu yang ni akan terima elektron. Kemudian yang ini, first kali kata bilangan elektron pada persamaan 1 dan 2 mestilah sama. Okay, kat sini elektron yang atas ni ada berapa? Negatif 1. Tak lagi satu. Ada berapa je bilangan dia? Ada satu kan? Okay, yang ini ada 2. Yang ni ada 2 pula. Yang ni ada berapa? 5. 5. Okay, 5. Yang ni 1, yang ini 5. Tak adil. Dia kena samakan. Jadi nak samakan, awak nampak ni, yang atas ni keseluruhan dia kita darabkan dengan 5. Nampak dia darab dengan 5, sebab itu dia jadi yang ni 5. Yang ni pada 5. Yang ni pun ada 5. Akhirnya jadi macam ni lah, 5 ferrum 2 dia menghasilkan 5 ferrum 3 dan 5 elektron. Okay, yang bawah ni tak berubah lah. Yang bawah dah memang 5. Takkan awak nak darab lagi 5? Tak payahlah. Okay, yang ini je awak darabkan dengan 5 sebab kita nak pangkah, kita nak cancel out kan, sebenarnya kita nak cancelkan elektron tu. Okay, kemudian untuk dapatkan cara nak buat macam ni, yang bawah ni, nampak sangat lah, tanya je. Okay, nak dapatkan yang bawah ni adalah awak combinekan persamaan ni. Okay, awak combinekan. Yang mana sebelum anak panah, combinekan bersama. Tengok macam ni. Dia senaraikan balik 5 Fe2+. Okay, kemudian ni pun dah habiskan yang sebelum anak panah. Kita sambung pula yang bawah. Tambah dengan MnO4 minus. Okay, tambah dengan 8 hidrogen. Tambah dengan 5 elektron. Okay, settle. Yang sebelum anak panah settle. Okay, kemudian yang selepas anak panah pula awak sambung lagi kat sini. 5 Fe3+, tambah 5E, tambah Mn2+, tambah 4 H2O. Dapat pula yang selepas. Okay, ataupun yang hasil. Dan baru kita akan cancelkan elektron. Dapatlah ini yang kita panggil sebagai persamaan ion. Okay, awak kena tahu ejen-ejen pengoksidaan dan ejen penurunan ni. Okay, kita tahu yang ejen pengoksidaan dia mesti terima. Ejen pengoksidaan dia berlakunya penurunan. Penurunan P2. Kalau Cikgu Azmi dia kena P2, proses penurunan. Okay, proses penurunan berlaku, so dia adalah ejen pengoksidaan. So yang ni kalau tengok kat sini semuanya elektron di depan. Sebab dia terima elektron. Okay, terima elektron. Yang ni pun terima. Ini terima. Okay, yang ini. Kemudian ada satu lagi. Yang ini memang wajib awak hafal. Okay, ejen-ejen pengoksidaan dan ejen-ejen penurunan ni awak kena hafal. Kalau tak hafal, awak boleh buat daripada segi ni lah. Dia punya tindak balas dia. Ataupun dia punya setengah persamaan. Setengah persamaan. Setengah persamaan ni yang ada elektron ni. Okay, yang ada elektron tu semua kita panggil sebagai setengah persamaan. Manakala kalau tengok pada ejen penurunan, okay, ataupun okay, ejen penurunan dia adalah mengalami proses pengoksidaan PO. Okay, dan yang ini dia derma
elektron. Dia tolak elektron, dia melepaskan elektron. So nampak sini, elektron dilepaskan. Ni semua dilepaskan ke sebelah sana. Yang elektron sebelah sini, ni elektron sebelah sini. So bila elektron sebelah sini semuanya adalah ejen penurunan. Boleh ke tidak? Cikgu, yang kena hafal tu, setengah persamaan tu nak kena hafal sekali ke? Ya. Dengan persamaan yang susah sebenarnya ni je. Dia punya setengah persamaan Yang tu. panjang ni je. Nak kena hafal sekali. Yang lain-lain tu dia Okey, cikgu. tak sesusah macam yang lain tu lah, yang panjang sangat Maranat tu. Yang lain tu insyaAllah boleh lagi tu. Dan juga sulfur dioksida lah sikit. Yang ni pun baru sebenarnya, sebelum ni cikgu rasa tak jarang ada sulfur dioksida ni. So yang itu dari segi pemindahan elektron dari pada satu jarak. Maksudnya yang ini, cikgu buat satu tube U yang tadi. So yang sebelah sini mesti akan letak ejen penurunan. Up to. Awak boleh pilih lah mana-mana ejen penurunan yang awak nak tadi. Dan satu lagi awak akan letak ejen pengoksidaan kat sini. Apa? Ejen pengoksidaan di sini. So satu terima, satu lepaskan elektron, dan ada perubahan dari segi warna lah. Perubahan dari segi warna dia. Tu pemindahan elektron pada satu jarak, dan elektron akan dipindahkan melalui wayar luar. Dia ada kat sini galvanometer, ada G kat sini. Elektron contohnya ejen penurunan, dia mengalami peroksidaan kan, so dia menderma elektron. So elektron didermakan. Dia awak kena buat macam ni lah. Kalau dia kata contoh dia bagi satu gambar kosong, kan, gambar tu tanpa anak panah yang ini, kemudian dia suruh tunjukkan dalam raja bagaimana elektron dipindahkan. So awak kena tunjuklah daripada ejen penurunan dia akan bergerak kepada ejen pengoksidaan melalui wayar penyambung. Kita panggilnya wayar penyambung. Ada soalan tak setakat tu? Boleh ke tidak? Sebenarnya risau juga. Cikgu, tapi cikgu yang untuk yang jadual yang bawah, dia punya gambar raja tube U tu sama juga ke? Gambar bawah yang mana? Kan jadual atas tu kan gambar yang cikgu lukis tu, yang ejen Sama-sama tak? penurunan. Sama-sama tak? Ni sebenarnya gabungan dua ni lah. Kita kena satu kita ya. letakkan. Contohnya awak nak, awak sebelah sini awak ambil ejen penurunan mana? Contohnya sebelah sini awak letak KI ni. Sebelah sini awak masukkan KI, larutan KI. Sebelah sini awak pilihlah klorin. Contohnya air klorin, awak akan pilih Cl2. Satu daripada sini, satu daripada sini lah. Dan cikgu tulis ejen penurunan, pilih salah satu daripada 5 ni. Dan ejen pengoksidaan, pilih salah satu daripada 6 ni. Okey. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh, tapi yang latihan cikgu bagi tak nak hantar. Okey, so tengok pada ini pula nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan pula dari segi penambahan nombor ataupun pengurangan nombor pengoksidaan. Ni penentuan nombor pengoksidaan ada di sini juga. Ini juga dapat membantu untuk kamu buat latihan yang cikgu bagi gambar hari tu. Cikgu ada bagi gambar, dan dalam PowerPoint yang cikgu bagi tu pun ada juga soalan latihan yang kamu kena jawab. Untuk kira. Tu baru kira nombor pengoksidaan. Contoh di sini kata semua sifar, semua unsur adalah kosong. Natrium. Kalau tanpa ada cas atas ni, senang anggapan semuanya adalah nilai nombor pengoksidaan dia sama dengan kosong. Alif suka buat satu. Cikgu dah tanda sebab dia seorang je kan. Dia je lah jadi masa. Contoh tadi dia tanya nombor pengoksidaan bagi AG. Ada nombor atas tu. Terus automatik sama dengan kosong. Tak kisahlah ini N2 contohnya. Berapa nombor pengoksidaan dia? Pun kosong. Asalkan tak ada nombor di atas, nombor pengoksidaan dia terus jadi kosong, sifar. Manakala yang ini pula, nombor pengoksidaan bagi ion monoatom adalah bersamaan dengan cas pada ion. Contoh kat sini ion copper, dia dah bagi Cu2+. So nombor pengoksidaan dia sama macam nombor atas, cumanya awak kena buat simbol dulu, positif 2.
Jangan lupa letak positif. Dengar ni apa? Kalau yang tak tengok video, mungkinlah tak tahu. Yang dah tengok video tu kena tahu. Kena letak, wajib. Dia bukannya macam matematik yang awak letak saja nombor. Cuma bila negatif baru letak, tak boleh. Positif ke negatif ke, asal dia kata nombor pengosidaan, wajib masukkan simbol dia positif. Contohnya ni, berapa ni? Helium ni. Dah ada kat sini kan, aku pun tanya. Jawapan yang dah ada, ni positif 1. Yang ni negatif 1. Yang ni negatif 2. Tengoklah pada nombor dia. Kemudian yang ini bagi polyatom. Dia ada gabungan beberapa ni. So untuk yang contoh dia bagi lithium, dia ikut pada nombor group. Nombor group dia. Kalau group dia adalah group 1, kita tahu lithium adalah daripada kumpulan 1. So nombor oksida ada positif 1. Natrium pun group 1, dia positif 1. Magnesium group 2. Group 2. Kumpulan 2, so dia positif 2. Aluminium group 13, dia positif 3. Bukan positif 13 dia positif 3. Itu jumlah nombor peroksidan dalam satu. Yang ni pun cikgu dah terangkan sebenarnya. Awak nak dapatkan jumlah dia, tentukan nombor peroksidan sulfur dalam SO3. Yang ni cikgu tak nak, cikgu teruskan pada ni dah ada jawapan. Cikgu nak bagi soalan yang tak ada jawapan. Ni MnO4 tadi cikgu dah tunjuk. Kita tengok contoh pada Al ni. Yang ni AlH3 dan dia gariskan pada H. Dia suruh awak cari nombor peroksidan bagi H. Okey, totalkan dulu. Berapakah nombor peroksidan bagi AlH3? Kosong. Daiko, kosong. Nilai dia kosong. Al tadi berapa? Positif 3. Ada, positif 3. Sebab dia kumpulan 13. Yang H ni yang kita nak cari. Sekarang ada berapa H? 3. 1. 3. Ada 3 H. 3 darabkan dengan X. Kita gantikan H tu dengan X. Yang ini 3. Yang ini sebelah sini kita buat 3X. So yang ni tambahkan saja. Positif 3 tambah 3 darab X sama dengan kosong. Kemudian yang ini 3 tambah 3X sama dengan kosong. Kemudian teruskan lagi, yang ini bawalah ke sebelah sini. Bawa ke sebelah belakang. So dia akan jadi 3X sama dengan negatif 3. Sebab dia tadi positif, bila bawa ke belakang dia akan jadi negatif 3. X sama dengan negatif 3. Yang ni darab, kan 3 darab X. So yang ni bila bawa sebelah sini akan jadi bahagi 3. Awak akan dapat akhirnya nilai nombor peroksidan dia sama dengan negatif 1. Boleh ke tak ni untuk kira ni? Boleh. InsyaAllah boleh. Okey, kita cuba satu lagi. Kita tengok yang ni. BaOH2. Barium hidroksida. Berapa jumlah nombor peroksidan dia? Kosong. Nombor peroksidan dia sebab tak ada charge atas, terus kosong. Kemudian dia suruh cari Ba. Ba yang kita tak tahu. So Ba adalah X. O ada berapa? 2. O ada 2. Jangan lupa sebab dia ada kurungan. So ada nombor 2. So ada 2 O. O berapa charge, nombor peroksidan bagi O? O ke OH cikgu? Negatif 2. Yes, negatif 2. Kau kat cakap macam dalam walkie-talkie tau Alif. Macam walkie-talkie yang dekat ni kan. Kat pasar raya tu. Tiba dengar negatif 2. 2 H. So H berapa? 2 darab dengan 1. Jangan awak ingat yang ni tadi Yang ini dia setiap unsur ataupun setiap sebatian ni dia beza-beza nombor peroksidan dia. Contohnya yang ini H plus kan, awak hafal H plus tu kan. Kalau hafal lagi lah H plus. So plus ni positif 1 lah.
Kemudian kita totalkan balik X tambahkan dengan 2 darabkan dengan negatif 2 jadi negatif 4. Okay, tambahkan dengan 2. So susunnya cikgu susun kat sini. Okay, 2 darab 2 jadi negatif 4 tambah tolak jadi negatif 4. Tolak 4. Ini tambah-tambah 2 yang ni jadi tambah 2 sama dengan kosong. Okay, kemudian yang ini matematik lah. Negatif 4 tambah 2 jadi berapa? X tolak 2. Ni matematik. Okay, kemudian X sama dengan yang ni bawa ke belakang akan jadilah X sama dengan positif 2. Okay. Kalau tu awak boleh cubalah, soalan yang cikgu bagi dah cukup banyak dah sebenarnya untuk kamu latih menjawab. Okay, train untuk jawab. Cumanya hari tu dalam buku teks ni dia ada QR code tau untuk awak tengok soalan dan awak tengok jawapan. Cuma bila cikgu tadi dia dah upgrade, dia sedang dalam proses upgrade balik buku teks ni dan cikgu pun semalam try scan QR code, tak boleh. Okay, sebabnya dia tengah update lagi. Buku teks yang sekarang yang cikgu guna ni dia masih lagi dalam proses penambahbaikan. Okay, so awak kalau awak scan QR code awak takkan boleh tengok. Dia masih lagi tutup, dia tutup balik sistem untuk tengok QR code tu. Okay, penamaan. Okay, sistem IUPAC ni adalah untuk menamakan dia, nampak ni, mengikut sistem penamaan IUPAC. Oh yang ni bukan. IUPAC ni adalah bila satu dunia gunakan. Dia selaras, satu dunia akan gunakan kaedah penamaan yang sama. Okay, hanya satu nombor peroksidaan dalam sebatian, tidak perlukan angka Roman. Contohnya magnesium nitrat ni hanya ada satu je nombor peroksidaan dia. Siapa yang baru? Ain baru nak masuk. Ain, ada lagi 6 minit je Ain kelas. Tak apalah, sekurang-kurangnya dia usaha nak masuk juga kan. Selamat datang Ain. Okay, so Ferrum 2 ni tadi, yang ni kita tengok kat sini. Okay, awak kira. Ni macam yang cikgu sebut tadi lah. Bila awak kira awak dapat positif 3, so kena angka Roman dia 3. Okay, bila yang ni 2 kena letaklah Roman 2. Yang ni wajib kalau contoh awak tulis ferrum nitrat saja, awak tak tulis 2 ni ataupun tak tulis 3 salah lah. Sebab ferrum dia ada lebih daripada satu nombor peroksidaan. Tak semualah bila awak kira tu, awak kira contoh yang ni lah. Magnesium nitrat dia tak ada 2. Nombor peroksidaan dia ada 1 je. Okay, nombor peroksidaan magnesium hanya Mg nitrat. So positif 2 saja. Okay, so dia hanya ada magnesium nitrat je, tak ada nombor Roman. Okay, tak ada nombor Roman. Yang ada nombor Roman yang setakat yang kita akan belajar ferrum, cuprum, rambum, mangan. Yang itu ada. Yang ini yang akan ada ni. Apa dia? Kalau 1 dia boleh juga ke? Nombor 1. Contohnya cuprum. Cuprum ada cuprum 1. So cuprum, bila awak kira awak dapat 1. So cuprum 1 nitrat contohnya. Ada? Awak kena buat juga nombor Roman 1. Baik. Yang ni ada dia bagi contoh kat sini. Beberapa contoh. Kalium manganat 7, mangan 4 oksida, kromium 3 klorida, kalium dikromat 4. Dia akan letakkan nombor Roman tu sebelah unsur yang ada lebih daripada 1. Mangan ni ada lebih daripada 1. Kan tadi kita tengok dia ada 4 dan dia ada 7. Dan dia kena letak kat sebelah perkataan tu lah. Kan sebab mangan kan dia tak letak dekat kalium tau. Yang dikira adalah yang ada lebih daripada 1 adalah mangan. So kena letakkan nombor Roman tu sebelah unsur yang ada lebih daripada 1 nombor pengoksidaan. So jangan pelik lah, ada yang dekat depan nombornya, ada yang dekat belakang sebab dia letak betul-betul sebelah benda kan. Contoh yang ni kan, antara mangan dengan oksigen yang ada lebih daripada 1 nombor peroksidaan adalah mangan. So dia letak sebelah mangan. Macam ni, manganat ni kan, letak sebelah manganat. Yang ni kromium pun sama, Cr. Satu lagi. Cikgu sebut tadi ada Cu, Cr, ada ferrum, ada mangan, ada plumbum. Ni semua yang wajib ada kurungan tepi dia.
Awak tak buat kurungan pula. Maksud cikgu letakkan bracket ataupun letakkan nombor Roman. Letakkan nombor Roman bagi setiap dia punya ayat. Dalam bentuk ayat dia ni kan. So namakan. Awak tak letak belakang ni. Tak letak nombor-nombor ni salah. Cikgu kalau tak ingat nombor Roman macam mana cikgu? Itu pentingnya awak tahu kemahiran untuk awak kira nombor peroksidan tu. Contoh macam ni kan. Cikgu saya tak tahu CR ni berapa cikgu. Tapi K saya ingat. K adalah kumpulan 1. So dia plus 1. Oksigen adalah negatif 2. Totalnya adalah kosong. So awak kira lah. Kira awak akan dapat kat sini. Awak akan dapat positif 6. Kena kira. So itu cikgu ajar kamu cara kira. Siapa? Betul, tapi nombor angka Roman cikgu tak tahu. Angka Roman tu tak tahu? Oh lah, macam mana cara nak tulis angka Roman? 1 sampai 10 tak tahu? Tak tahu. 1, 2, 3. Kau lebih pula dah. Sorry. Ni lesson ni. Okay, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni X ni. Satu X tu 9, X saja 10. iPhone X tu kan iPhone 10. Okay cikgu dah, saya dah SS dah. Okay, screenshot 1 sampai 10 je pun tak boleh lebih lah. Okay, kenapa pula dia bergerak ke sini Okay, so rasanya walaupun dah lah mula lambat kan, tiba dah nak habis. Astaghfirullahaladzim. Kenapa pula sampai ke bawah sangat. Tapi dua lah paparan dia ni. Okay, tak apa. So nanti sebenarnya terlalu sikit sangat cikgu dapat cover hari ni. Tapi tak apalah, kurang-kurangnya apa yang cikgu dapat ajar hari ni harapnya dapatlah kamu faham. Tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah kan. Okay, jangan lupa isi kehadiran hari ni. Okay, dalam Google Form yang cikgu dah pinkan dalam grup Telegram. Okay, so kita akan jumpa balik kelas kita pada hari apa? Pada hari... tak ingat.